Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam pembelajaran dari rumah Sains tahun 2. Seterusnya kita akan lihat pada unit 3 iaitu manusia. Sesi sebelum ni kita dah belajar. Yang pertama unit 1 kemahiran saintifik. Dalamnya ada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Unit 2 tajuk peraturan bilik sains, dan hari ini ialah tajuk yang ketiga, unit yang ketiga iaitu manusia. Mari kita lihat apa isi-isi kandungan dalam tajuk manusia. Saya boleh bahagikan kepada 4. Yang pertama, cara manusia membiak. Yang kedua, saya membesar. Ada peringkat tumbesaran dan ciri-ciri tumbesaran. Yang ketiga, tumbesaran berbeza. Yang keempat, pewarisan. Baik, kita akan lihat apa yang dimasukkan dengan setiap perkataan-perkataan yang ada di sini. Yang pertama ialah manusia membiak. Seperti yang kita sedia maklum, manusia ataupun haiwan akan membiak. Okey, tetapi manusia membiak ada cara dia. Tak sama dengan haiwan, tak sama dengan tumbuh-tumbuhan. Manusia ada cara pembiakannya tersendiri. Kalau kita lihat di sini buku teks muka surat 24, okey. Situasinya ialah di hospital, seorang ibu baru saja melahirkan bayi, ada murid lelaki dan kemudian ada bapanya. Ayat dia, ibu kanang baru melahirkan anak. Manusia membiak secara melahirkan anak. Inilah cara-cara manusia membiak. Kita panggil sebagai melahirkan anak, ataupun perkataan yang selalu kita dengar, mengandung dan juga bersalin. Kalau mengikut kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, data ini saya ambil pada tarikh 15 Julai tahun 2020. 29.7 juta warga negara Malaysia dapat dibahagikan 16.8 juta lelaki, 15.9 juta perempuan. Okey, maksudnya lelaki dia lebih sikit daripada perempuan. Kemudian daripada 29.7 juta warga negara Malaysia ini, Jabatan Perangkaan Malaysia merangkakan ataupun mengeluarkan kumpulan umur 0 hingga 14 tahun sebanyak 7.6 juta. Yang ini awak tergolong dalam kumpulan ni lah. Murid yang mengambil sains tahun 2 dia berumur 8 tahun. Jadi dia tergolong dalam kumpulan ini. Adalah mungkin beberapa nilai yang ada. Okey, ini nota tambahan saja untuk anda semua. Okey, yang ini infografik yang saya dapat daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Anda boleh baca. Ini adalah maklumat-maklumat. Ini hanya nota tambahan saja, tidak termasuk dalam silibus sains tahun 2. Seterusnya, saya membesar. Kalau kita lihat, manusia ada peringkat tumbesaran. Muka surat 25 menyimpulkan di sini, manusia bermula dengan bayi. Dia lahir saja di dunia ini sebagai bayi. Kemudian adalah peringkat tumbesaran dia. Dia akan bermula daripada bayi, kemudian dia akan pergi kepada kanak-kanak. Selepas kanak-kanak, peringkat tumbesaran akan berubah kepada remaja, kemudian dewasa. Awak sekarang berada di golongan kanak-kanak, bermula daripada umur 4 tahun sehingga 12 tahun. Itu boleh dikategorikan sebagai kanak-kanak. Kalau remaja ni lebih kurang umur 13 tahun, iaitu tingkatan 1 sehingga umur 18 tahun. Kalau macam dewasa ni, saya termasuk dalam golongan dewasa lah, bermula daripada umur 20 tahun sehingga seterusnya. Okay, kalau orang tua kita panggil sebagai warga emas. Kalau ikutkan, dia bermula daripada umur 60 tahun. Okey, ini adalah peringkat tumbesaran manusia, bermula daripada bayi, kemudian ke kanak-kanak, remaja dan seterusnya ialah dewasa. Semua orang akan melalui peringkat ini. Saya pun melalui peringkat ini. Saya melalui peringkat bayi. Saya dah melalui peringkat kanak-kanak. Saya dah melalui peringkat remaja. Saya sekarang berada di peringkat dewasa. Awak dah melalui peringkat bayi, sekarang berada di peringkat kanak-kanak. Peringkat remaja belum melalui, peringkat dewasa pun belum melalui. Berbezanya peringkat tumbesaran manusia ni, kalau kita lihat buku teks muka surat 26 dan 27, dia dapat simpulkan di sini akan ada perubahan daripada segi saiz, tinggi, berat dan sebagainya, bentuk fizikal badan. Contoh kita tengok pada saiz. Kalau saiz, kalau tengok gambar di sini, murid ni dia nak pakai baju. Selepas setahun dia nak pakai balik baju tu, dia cakap, "Ayah, kenapa baju ni ketat?" Ayah dia pun cakap, "Anak ayah sudah besar, nanti ayah beli baju baru untuk kamu." Mengapa baju dia ketat? Sebab saiz badan murid ini berkemungkinan bertambah. Okey, berkemungkinan jadi gemuk, lebih tinggi, jadi lebih besar. Jadi peringkat kanak-kanak ialah peringkat tumbesaran. Kemudian kita tengok tinggi. Okey, sebelum dia kira katalah 100 berapa cm. Kemudian selepas setahun dia ukur lagi semula, nilai tersebut berbeza. Okey, saya lebih tinggi daripada tahun lepas lah. Ini maksudnya awak akan mengalami perubahan ketinggian. Daripada setahun ke setahun awak akan makin membesar. Okey, kalau awak dapat lihat paling mudah pun kasut. Kasut pun tahun ni contoh awak pakai saiz 3.
3. Tahun depan mungkin awak pakai saiz 4, kaki awak dah besar. Sebab apa? Di sini perubahan faktor fizikal, maksudnya tulang awak semakin membesar, semakin kuat, semakin matang. Sebab itulah perubahan fizikal berlaku pada diri awak. Yang kemudian kita tengok berat bertambah. Kalau sebelum dia timbang ni, kita tengok dia bagi gambar bayi. Kemudian selepas setahun, lihat berat kamu makin bertambah. Saya zoom sikit. Kalau kita tengok berat dia tulis kat sini 5.38 kg. Kemudian selepas setahun, dia timbang semula, berat bayi tersebut menjadi 11.02 kg. Maksudnya ada pertambahan berat di sini. Sama juga macam awak makan, awak minum, faktor fizikal awak akan berubah. Tapi kalau macam saya, contohnya makan dan sebagainya, dia hanya akan merubah faktor fizikal daripada segi berat sahaja. Daripada segi tinggi tidak akan berubah, sebab akan sampai satu tahap manusia tinggi dia tidak berubah. Dia sampai tahap itu sahaja. Peringkat umur mungkin 16 ataupun 17 tahun. Seterusnya kita tengok kepada pembesaran berbeza. Walaupun awak tengok kawan-kawan awak yang berumur 8 tahun sekarang ini, ada yang kurus. Awak tengok sekarang umur awak sama, tapi ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berkulit gelap, ada yang berkulit cerah, ada yang kurus, ada yang gemuk. Semua berbeza. Maksudnya di sini, manusia ini dia lain. Dia tak sama dengan manusia yang terusnya. Contoh macam saya tak sama dengan kawan awak, saya tak sama dengan ayah awak, awak tak sama dengan kawan awak, awak pun tak sama dengan abang awak. Walaupun umur awak sama, beberapa faktor boleh terlihat. Ini yang saya cakap tadi. Adakah anda tahu tumbusaran manusia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Seterusnya kita lihat kepada kandungan yang terakhir, iaitu pewarisan. Apa maksud pewarisan ni? Pewarisan ni maksudnya ialah awak mempunyai ciri-ciri yang sama dengan ibu ataupun ayah awak ataupun keluarga awak. Mungkin rambut awak sama hitam dengan rambut ayah awak, ataupun mungkin kulit awak putih ikut mak awak. Itu maksudnya. Ataupun kalau kita tengok contoh lain kat sini, dia bagi warna mata, warna yang dalam mata ni. Kita ada putih, kemudian ada coklat, ada hitam. Ada manusia yang berwarna coklat, coklat gelap, coklat cerah. Maksudnya kat situ dia, kalau mak ayah dia tak sama, dia kena tengok atuk ataupun nenek dia, sebelah mak ataupun sebelah ayah. Itulah maksud dia pewarisan. Contoh kat sini, mata kanang dia bagi warna coklat, mata bapa kanang pun coklat. Kanang mewarisi warna iris mata bapanya. Warna iris mata ialah satu ciri yang diwarisi daripada ibu, bapa atau keturunan. Keturunan ni maksudnya datuk ataupun nenek, sebelah mak ataupun sebelah ayah. Ciri ini dikenali sebagai pewarisan. Ini contoh yang lain. Bandingkan Nisa dengan ibu dan bapanya. Apakah ciri-ciri yang diwarisi Nisa? Tengok, warna kulit saya cerah seperti ibu saya. Ibu dia warna cerah, tapi bapa dia tak berapa cerah. Jadi diikut mak dia. Mungkin boleh jadi Nisa ni diikut ayah dia, ataupun Nisa ni boleh ikut ketinggian ayah dia. Contoh ayah dia tinggi, dia boleh jadi lebih tinggi. Contoh lain, jenis rambut Pugen berbeza dengan rambut ibu dan ayahnya. Sebab apa? Dia ikut rambut datuk. Mak dengan ayah dia rambut lurus, tapi dia rambut mungkin kerinting. Dia ikut datuk dia. Kalau tengok gambar kat sini, dia bagi gambar datuk dia. Okey, anak akan mewarisi ciri-ciri daripada ibu bapa atau keturunannya, seperti warna iris mata, warna kulit dan jenis rambut, dan berbagai-bagai lagi faktor. Ini asas sahaja. Maksudnya kita manusia lahir dekat dunia, kita akan ikut ataupun mewarisi ciri-ciri ibu, ayah ataupun keturunan. Ini contoh aktiviti yang anda boleh buat bersama dengan keluarga. Sediakan gambar foto kamu sekeluarga, lekatkan gambar tersebut pada ranting pokok dan hiaskan dengan menarik. Ini contoh. Boleh buat kalau awak nak isi masa lapang awak. Sekarang ni tempoh PKP semasa video ini direkodkan, jadi awak boleh buat. Kemudian mungkin boleh jadi hiasan dalam rumah, hias cantik-cantik. Baik, kita ulang semula apa yang kita dah belajar. Manusia membiak secara melahirkan anak. Yang kedua, peringkat pembesaran manusia bermula dengan bayi, kanak-kanak, remaja dan kemudiannya dewasa. Kita akan mengalami perubahan daripada saiz, tinggi, berat, saiz badan ataupun saiz fizikal. Yang keempat, pembesaran manusia berbeza antara individu walaupun pada usia yang sama. Ini yang saya cakap ni. Mungkin awak sekarang umur 8 tahun, awak mungkin tak sama dengan kawan awak yang sama umur 8 tahun dengan awak, ataupun adik-beradik awak. Yang kelima, seorang anak mewarisi ciri-ciri daripada ibu bapa atau keturunannya. Kalau dia tak mewarisi ibu dan bapa, dia akan mewarisi keturunannya. Keturunannya maksudnya ialah datuk ataupun nenek di sebelah ayah ataupun di sebelah mak. Antara ciri yang diwarisi ialah warna iris mata, warna kulit dan juga jenis rambut. Sekian sahaja sesi pembelajaran dari rumah kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Sekiranya ada persoalan, boleh tinggalkan komen di bahagian bawah. Sila share, like dan juga subscribe. Terima
Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.